Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was-salamata min kulli ith wal-ghanimata min kulli bir wal-fawza bil jannah wan-najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fahman ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jikalau siapa membacakan akan Al-Quranul Karim sebagai kitab bagi Tuhan, yang dia itu berikan kitab itu kepada kita melalui Jibril alaihi salam, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui sahabat-sahabat dan tabi'in dan para ulama sampaikan kepada kita, serta kita itu tadabbur, mikir dan ambil pengertian dan ambil petunjuk dengan ayat Al-Quranul Karim, didapati sananya Allah subhanahu wa ta'ala mentegahkan kita dan menjagakan kita sebagai kaum muslimin daripada seteru-seteru yang banyak. Sama ada seteru hak pesen boleh tengok dengan mata kepala, dan seteru hak tak boleh kita nak tengok dengan mata kepala. Dua-dua itu adalah seteru kita belaka. Seteru hak boleh tengok dengan mata kepala sejenis, seteru hak pesen tak boleh nak tengok mata kepala sejenis. Maka ayat Quran hak banyak tu, ia nak beri amaran jaga kepada kita. Kerana gapo? Kerana di sana tu adanya musuh bagi orang Islam yang nyata lagi terang, sebagaimana datang di dalam Al-Quranul Karim. Soal kata, siapakah yang dahsyat sekali yang Allah subhanahu wa ta'ala royakkan di dalam Quran, siapakah kita ni kena duk beringat hak mula sekali daripada cara mikir dia. Beringat hak mula sekali daripada tarikan dia. Terkadang kita beringat tetapi kita tak kenal musuh. Terkadang musuh duk tepi kita, kita duk beringat benda duk jauh. Sedangkan musuh tu duk tepi kita, duk dalam rumah kita, duk di dalam fikiran kita, benda hak dekat dengan kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita tak tahu. Dengan sebab kita ni tak ada nak kira. Tu. Apa tak ada nak kira? Moga kerana kita tak pandai nak kira hak Tuhan dok royak. Sebab nak mengaji Quran pun malas,
nak tadabbur ayat Quran pun jauh, dan sebagainya. Sebab-sebab yang kita itu jadi keruntuhan, jadi kemunduran, sebab kita tak tahu musuh. Nak mikir lagu mana, nak kita kena dengan hak Tuhan nak. Moga sebab Tuhan ni nak pimpin kita kepada jalan ni yang lurus, jalan ni syurga, jalan ni umuh tepat hak kediaman kita hak asal. Kita tak kenal musuh hak nak heret kita keluar tubik daripada umuh kita, dan jalan ni Tuhan, dan cara memikir yang benar, dengan sebab kita buat belakang terhadap ayat Quran dan jalan ni yang diberjalankan oleh Rasul bagi manusia. Itu perkara yang nak kita itu ambil faham dengan cara-cara molek. Kerana umat Islam kita ni adalah umat yang satu sahaja yang Allah Subhanahu wa ta'ala terimanya kedudukan dia dan amalan dia dan pegangnya iman dia soalnya. Hak lain Tuhan tak terima. Apabila kata Tuhan ni tak terima, kita gamakkan kita sore, kau tahu ini hakikat. Tak musuh Allah Ta'ala pun dia tahu akan ini hakikat. Apabila dia tahu kan akan ini hakikat, dia nak beriman dengan Tuhan, dia tak boleh. Moga sebab hati dia ni tak bersih, hati dia ni tak cuci, hati dia tak boleh nak terima kebenaran. Dia dok gitu. Maka dia nak heratkan kita ni tubik daripada jalan ni hak betul, jalan ni hak molek, supaya dengan dia sama-sama pakat masuk ngaka belaka. Dengan sebab itulah kita kena dengar daripada Tuhan sendiri, daripada Rasul sendiri, kerana Tuhan dengan Rasul ini dia hendak baik terhadap kita. Ayuhal muslimun, wahai orang Islam, siapakah ya Allah Subhanahu wa ta'ala larangkan kita tak sewa kita percayakan kepada dia? Sama ada ketua pangkat negeri, sama ada ketua pangkat wilayah, sama ada ketua pangkat kampung, sama ada ketua pangkat kemasyarakatan, pangkat keluarga, tak kira. Sebab ketua ni lah yang nak orang tu ikut dan ikut turut dia. Maka orang Yahudi ni, orang yang jadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ni, dia nak heret ketua tu mula-mula sekali. Kita dua rasa kedebel, akak dada, berjalan atas muka bumi masa sedap, sedangkan kita makan dah cara memikir mereka. Hak Tuhan duk lari tadi itu, sebagaimana kita dengar tadi lah, iaitu mereka kaum al-Yahud. Yahudi ni, kalau kita tengok banyak dah orang duk dengar sekarang lah ni, orang duk kecek tentang berita tu. Berita tu banyak dah, alhamdulillah, daripada ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita yang duk royak tentang hal-hal kelakuan yang dia itu buatnya angkara kepada umat manusia, terutama umat Islam ni, banyak yang boleh kita dengar di situ dan di sini. Akan tetapi majlis ni kita nak tengok balik pihak hak Tuhan royak, hak Nabi royak, hak dalam cara memikir, hak kita kena faham mengikut wahyu tu macam mana. Hak nak mengaji di inti, nak tengok di inti punca. Kita nak ngaji tengok di punca, sebab gapokah dia tu jadi benci sangat terhadap kita, dan apakah dia tu berdeki sangat terhadap kita. Nak tahu situ. Kerana usul asalnya orang Yahudi ni adalah anak cucu Nabi Yaqub. Kalau kita kecek mudah-mudah, anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni dia ni adalah seorang Nabi yang ada anak tu ramai. Salah seorang daripadanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan daripada keluarga Nabi Yaqub ni lah keluarnya Bani Israel. Israel bahasa orang Yahud, bahasa kita mana Abdullah, mana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra tu mana abdu, il tu mana Allah, mana Abdullah. Tu dia. Sebab tu dia kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kami ni anak-anak Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang mengaku. Orang Yahudi yang mengaku kata dia lah anak Tuhan.
Makna nisbah diri dia tu kepada anak Tuhan. Nampak tu nak nisbah. Orang panggil kata nisbah kemuliaan kepada Tuhan betul-betul selalu dah. Tu. Lalu apabila dia tu duk dalam keadaan nikmat seumpama tu dia sendiri ni berasa kata berpanjangnya nikmat hak Tuhan beri ke dia rasa terlupa. Orang kita ni apabila senang berdoa ni tak jumpa dengan susah ni, terkadang lupa nikmat. Lupa nikmat jadi seolah kata nikmat yang ada tak nampak kata jadi nikmat dah. Sebab itulah aturan Tuhan ni dia tak wis senang sama. Dia tak wis senang sama. Ya ada wis senang, ya tarik kelik. Supaya nak ingat kalau kita lepas dah senang tu ya tak boleh, dia punah aturan dunia. Dunia ni ya tempat binasa, okay? Tempat yang tak kekal, okay? Maka pastilah kena ada tukar di antara senang dan susah. Senang tu kita hendaklah syukur ke Tuhan, susah kita sabar kerana Tuhan. Orang Islam satu hanya jua yang faham akan ini hakikat. Orang Islam tak kacau orang, tawak orang. Dia nak dakwah hak dia, dia nak royak hak dia, orang nak ambil, orang tak siap ambil, dia tak nak kata gapah. Asal dakwah Islam tu ya lagu tu. Nampak tu dah, asal dakwah Islam tu ya umpama tu. Ya lagu tu. Tu cara perjalanan. Soalan kata kalau kita tengok pembukaan dari Mekah kita ni, pembukaan seolah kata buka pintu Islam mula-mula ni, masa kecemerlangan Islam masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada dalam sejarah lagi buka negeri yang nak jadikan asas negeri Islam tak tumpah darah walaupun setitik. Tak ada. Cuba baca sejarah mana dalam dunia ni apabila nak buka negeri tak tumpah darah. Tak ada. Hak Islam ni nak buka, kita tak ada kecek bab peperangan. Bab peperangan ni golek dalam Islam ni jihadud difa' orang panggil. Jihad untuk nak mempertahankan maruah. Semua orang buat lagu ni belaka. Umpama kata orang nak serang negeri kita, semua kena nak jaga belaka. Tak ada jadi pelik benda tu. Dunia je main gitu orang panggil. Tak ada kata Islam seorang, Islam satunya main lagu tu tak. Maka kita kembali kelik pada asas sikit saat ni. Dia ni daripada talian Nabi Yaqub. Dia ni anak Nabi Bia Nabi Yaqub ni, anak Nabi Ishaq. Anak Nabi Ishaq. Ishaq ni anak dia, anak Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kemudian ibu bagi Nabi Ishaq ni sebagai siti lah tu. Bagi Nabi Yaqub ni dia Siti Sarah. Siti Sarah. Maka Siti Sarah ni dia adalah isteri hak tua bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi dia payah nak boleh anak. Lalu Nabi Ibrahim AS dia berkahwin baru. Seorang lagi nama Siti Hajar. Siti Hajar ni ibu bagi Nabi Ismail AS. Dia ni Hajar ni boleh hui anak kepada Nabi Ibrahim dulu daripada Siti Sarah. Apabila jadi gitu, Hajar ni berngandung. Lalu Sarah kata, Ibrahim, aku tak boleh duduk sekali lagu ni. Mungkin taklah Hajar lain. Kata ahli sejarah, Ibrahim hari tu duduk di Syam. Duduk kat Palestin lah ni lah. Ada jadi tempat ada bubuk lah ni tu. Lalu Nabi Ibrahim kata, tak apa. Ni sikap tok laki, sikap suami. Apabila isteri dia minta, tak boleh nak duduk sekali, kita pecek. Waktu baik duduk lain. Kita mana? Kita di Makkahul Mukarramah. Di sana tu ada gapo? Tak ada gapo. Ada bukit serta batu. Tu. Lalu Ibrahim alaihissalam ini nak lipat kelik dah lah. Kita Siti Hajar di situ serta Nabi Ismail alaihissalam di Makkahul Mukarramah. Tiba-tiba apabila Ibrahim alaihissalam ni nak paling muka kelik kepada negeri Syam, Sarah itu Siti Hajar tu tanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bidzalik? Ibrahim, Allah Ta'ala ko yang mensuruhkan muat umpama ni?
Mari letakkan aku serta anak kecil ni tempat yang tidak ada berapa? Tidak adanya minum, makan ni, pakaian, kesenang ni, tak ada. Hajar pergi baru Nabi Ibrahim sini, pergi di sini tanya, Allahu amaraka bidzalik, Allah Taala akan yang suruhkan wahai Ibrahim buat umpama ni. Lalu Ibrahim kata, qala na'am, ya, Allah Taala lah yang suruh aku buat lagu ni. Lalu Hajar katakan, izan kalau begitu Allah Ta'ala ni tak menyanyai kita, Allah Ta'ala tak akan menyanyai kita. Lalu kembali Ibrahim AS klik kepada Syam, klik kepada negeri Syam, hidup dengan Siti Sarah. Lama mana pula nak boleh Nabi Ishak situ. Nampak? Lama mana pula Nabi Ishak. Maka Sarah ni duduk di Mekah ni dengan Nabi Ismail AS sebagai isteri yang muda. Sarah ni, itu Hajar. Setelah daripada tu, dengan cara ringkasnya, ya boleh Ibrahim ni bolehnya anak daripada talian Sarah ni namanya Ishak. Ya pera Ishak sampai ke besar, sampai ke Ishak tu berkahwin gini, bolehnya Yaqub AS. Yaqub pun boleh anak pula lah. Boleh Yahuza. Ni Yahuza ni ketua Yahudi ni. Nah, hak jadi ketua, mikir nak tahunya Nabi Yusuf AS di dalam telaga, dan nak halaunya Yusuf itu keluar tubik daripada keluarga. Tengok, dengan adik-beradik dia pun dia buat kerja. Tu anak Nabi, anak Nabi. Nampak tu tak? Nak ayat kata hidayah ni ataupun cara mikir ni, dia tak kira siapa-siapa. Nak kita faham boleh. Lalu daripada talian mana? Talian Nabi Yaqub ni lah Tuhan jadikan beberapa orang Nabi. Nah, Nabi Yusuf lain-lain lagi banyak daripada kalangan Nabi-Nabi yang ada di dalam talian Nabi Yaqub AS. Lalu orang Yahudi ni duk bacanya Taurat dia ni hak tak muharrafah lah, hak tak ada diubah. Hak tak ada diubah. Maka Isa pun mari kod talian, apa nama kod talian hak balik ni juga. Nampak tu tak? Kod balik talian hak tu juga. Akan tetapi sebagaimana dah tahu itulah, ia tak ada ayah. Ia tak ada ayah, yang ada ibu saja ya. Tak gitu. Baik. Cuma Yahudi ni duk baca Taurat gitu gini, ia dapati kata sifat Muhammad tu hak nak datang mari tu telah rayak dah di dalam Taurat. Tapi ada sengka, dan dia itu duk harap-harap Nabi itu, Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin ini nak mari balik taliye hak puak dia. Nak mari balik taliye puak mana? Mari taliye puak dia. Itu harapan orang-orang Yahudi. Katanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, mereka ini ya'rifunahu, mereka ini kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Katanya ahli tafsir, ia lebih kenal daripada anak ia lagi. Puak-puak Yahudi ni lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kenal sifat Nabi ni macam mana, lebih kenal pada anak dia lagi. Nampak tu tak? Tu dia. Apabila gitu, didapati kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari balik talian Nabi Ismail alaihissalam. Sini tempat punca. Sini tempat punca yang dia tak puas hati sekali. Apabila timurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmat, Allah lah yang tahu, kata bakit daripada talian Nabi Ismail alaihissalam. Tak ada bakit balik talian hak Nabi Nabi Ishak. Lalu dia ni tak terima sama sekali. Kenapa? Hasadam ataupun baghyan bainahum, dengki dan dendam di antara mereka. Tak boleh nak terima talian ni, tak boleh nak terima. Sedangkan Nabi tu, ia kena kata ini adalah Nabi dah. Akan tetapi dengan sebab talian tak sama dengan dia, hak dia dah harap tadi tu Tuhan ikut lain. Ya Allah, susah masalah hati. Nampak tu tak? Masalah hati ni susah. Ni coba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah Tuhan jangan coba lebih daripada iman kita. Lepas daripada tu, semenjak daripada duk baru hari tu
duk jadi panah hari tu duk jadi berasak hari tu siapakah hari ni? Siapakah hari ni? Maka Tuhan nak royak kepada orang beriman dengan Nabi Muhammad. Ayuhal muslimun, hei orang yang beriman, hei orang Islam, dengar Tuhan nak royak ni. Tuhan nak royak kata, mu kenal ke tak? Orang Yahudi tu mu kenal ke tak? Sifat dia macam mana? Dia ni adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka di atasnya. Satu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat di atas lidah rasul-rasul dan para nabi. Satu kaum yang melampau sehingga bunuhnya para nabi dan orang-orang yang soleh. Sungguh tak kata dia ni kena laknat di atas lidah-lidah para nabi? Ya benar. Tuhan ayat kata lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknatkan mereka yang kufur daripada kalangan Bani Israel, Pak Yahudi lah, di atas lidah-lidah Nabi Daud AS dan Nabi Isa AS. Ni kena laknat puak ni. Apa makna laknat? Menjauhkan mereka ini daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini tak boleh nak kecak nikmat rahmat Tuhan. Apa? Kerana hati yang buruk, cara mikir yang buruk. Perangai orang kita ni, orang panggil kata sulbi, perangai. Kalau akhlak budi pekerti tadi tu boleh nak beki. Akan tetapi kalaulah tabiat dia tu, bahasa siapa panggil sandan, bukan sekadar upanisai, bukan sekadar budi pekerti akhlak tu, bukan. Iaitu tabiat dia. Tabiat mereka ini tabiat yang tak dia nak terima. Tabiat yang berdeki. Tabiat tak nak terima kebaikan. Tabiat tak boleh nak tengoknya orang dapat nikmat ni. Tabiat Yahud. Sebab itulah orang Islam tak ada salah apa-apa pun. Ya kacau, ya zalim, dia buat angkara, dia tumpah darah, dia ni dengan sebab hati dia tu tadi, hati yang jahat, hati yang tak molek, hati yang tak boleh nak tengok Tuhan nak beri nikmat kepada orang. Lalu apabila jadi gitu, Tuhan ni dok royak kata mereka ini, kalau kita baca oleh sejarah semenjak dulu, semenjak daripada Nuh lagi, belum daripada puak-puak Yahudi abnak puak-puak bakar babi dan kera ni, azakumullah, Tuhan jadikan babi dan kera puak ni. Nah, puak-puak Yahud ni abnak al-khanazir wal qiradah, puak-puak anak-anak babi dan anak-anak kera bakar, Tuhan laknat sampai jadi gitu. Lalu sesak daripada teh ni berapa puluh tahun duduk situ. Tapi mereka ini degay sehingga Tuhan akaknya bukit ni naik duk gini, sebagai dalam suratul A'raf ni, nampaknya nak turun atas kepala dia. Tak lagi, tak beriman lagi. Orang tak kerah kuat ni. Nampak tu tak? Dapat ti mereka ni hati dia lebih keras daripada batu lagi. Sehingga batu Tuhan royak kata dia pecah kerana takut kepada Tuhan. Nata ni dak. Ni nata Yahudi ni. Nampak tu tak? Tu dia. Cuma kita dak royak ni supaya nak kita tahu kata hakikat yang macam tu. Sebagaimana sama royak saat ni lah, kena jaga daripada berapa cara memikir. Hak besar kali iaitu kena jaga daripada cara memikir. Mereka ni orang tabiat lagu ni nak tahu, dia ni suka buat fasad, buat kebinasaan di atas muka bumi, dan buatnya kerusakan di atas muka bumi. Kerja yang ketiga iaitu silap janji. Tak ada janji apa dia. Nanti kita tengok Nabi janji dengan dia buat lagu mana. Dia janji dapat muka molek, kamar dia balik belakang dia buat lagu mana. Yahud. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala royak di dalam Quran ini, ia hak kata Tuhan fakir, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya telah dengar perkataan manusia Yahudi kata Tuhan ni fakir. Maka kata ahli tafsir dan kata ahli qiraat, baca ayat ni jangan akak seorang. Baca kau.
Baca, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma taqak sawanai. Ha tu cara nak baca Quran hak Allah Subhanahu wa taala waktu tu. Ya ayat kata Tuhan ni faqir. Kata Tuhan ini apa nama orang kata tak ada. Kalau bahasa manusia tak ada nak makan. Nah, tak ada harta nak belanja. Ya Allah, tu Yahudi. Nah tu, yang boleh kecek lagu tu. Sedangkan Tuhan belaka ke dia. Ya Bani Israel azkuru ni'mati ni'matallahi alaikum. Hey Bani Israel, sebutkan nikmat Allah Ta'ala di atas kamu. Nak ayat kata Tuhan ni suruh mereka ni ingat kata aku ni dak ui nikmat kamu. Ya ayat kata Tuhan ni faqir. Wa nahnu aghniya, kita yang kaya. Kita yang ada duit. Sebab dia kabur dia mana. Yahud ni adalah orang yang takabur, orang yang tak kenal kebaikan. Nampak tu tak? Orang yang tak kenal kebaikan. Ni nak uji kita orang Islam ni kena tanam di dalam cara mikir dan hati. Nampak tu tak? Baik. Dengan sebab itu, bukan sekadar tu, dia kata apa nama Allah Ta'ala ni faqir. Dan dia kata pula kepada Allah Ta'ala, kata ke Tuhan tak berhenti. Ni nak ayat kata, manusia hendak berasa orang duk kata kamu gitu gini ni tak sadar berasa hati. Tuhan mu pun nak kata ke manusia juga. Kita jadi pendakwah ni jangan duk mecok sangat. Nah, duk nak mecok gitu gini dah. Nak wet out dah tu. Wet out. Waktu baik tak sahui ada dalam hati. Tak sahui ada dalam cara mikir, tak sahui ada. Tuhan Rabbul Izzah Jalla wa Ala lagu mana kena kata di manusia. Biar ni manusia ni Tuhan jadikan daripada air mani. Yahudi pun daripada air mani juga. Daripada nutfah, darah beku, daripada dagingnya kecil, tubik makin nyelawai Tuhan bagi tu lalu. Dia katakan ke Tuhan, wa qalatil yahud, berkata orang Yahudi, yadullahi maghlulah. Makna katakan orang Yahudi itu berkata tangan Allah Ta'ala berbelenggu. Katanya ahli tafsir, makna kata Tuhan ni tak ada wi gapo kepada manusia. Seolah kata yang nak banding Tuhan kata panawak manusia jadi manusia tapi tak ada wi gapo kepada manusia. Sedangkan Tuhan wi gapo kata hak kepada dia tu wi semua hak jenah. Hak mula-mula tadi wi kebijaksanaan kepada dia. Wi kehebatan cara mikir piar kata nak boleh tanding cara cidik kalau nak kira dengan nanti ni. Dengan orang Yahudi. Akan tetapi dia tak ingat budi orang pasal. Orang tak ingat budi bahasa Tuhan. Berani kecek dia kata waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Lalu Tuhan kata ghullat aidihim. Lagu mana? Belanggulah tangan-tangan mereka. Makna kata puak ning lah yang aku melaknati kata. Puak ning lah yang tak bui. Puak Yahudi hak sungguh hak bakhil sekali. Bakhil lagu mana? Maknanya tak sesuai nak buat kebaikan. Semua pekerjaan dia buat di atas jalan hak fasad mereka. Cuba tengok. Bank hak nak memunuhkan ekonomi la dunia. Main dengan riba, main dengan risuah, main dengan apa pia buat kerja dia. Tempat nak memunuhkan cara mikir manusia daripada tempat nak dok apa nama buatnya arak buat apa nama hak pia besar sekali. Hak dok jual manusia tak kira lelaki tak kira perempuan, pia hak besar sekali dok di belakang. Hak dok jualnya mukhaddarat, benda yang memunahkan akal fikiran manusia, pemuda-pemudi, pia dok di belakang. Mereka ni al-Yahud. Nampak tu tak? Ni dia. Dia kata ghullat aidihim wa lu'inu bima qalu, dan laknatkan dengan apa yang dia kata. Cakap pe lagu ni Tuhan melaknati dia. Bahkan Tuhan isbat nak kata Tuhan tak senyap. Tuhan tak ada dia hak ni. Tuhan kata bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala ni belanja apa hak manusia itu nak. Tuhan kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada dabah yang dok berlaku. Dabah ni mana benda dok jalan atas muka bumi sama ada manusia dan gapo lain pada manusia makhluk yang lain. Semua itu dok di tangan Tuhan belaka yang dok rezeki. Bagaimana demoni ayat tu? Yadullahi maghlulah, tak ada belanja, tak ada wak, tak ada tu, tak ada ni.
Mana? Sebenarnya tak ada. Ni orang kata orang yang tak ingat budi basa, orang deraka kepada Tuhan sehabis-habis deraka. Ni orang panggil orang lawan Tuhan. Bukan sekadar deraka biasa, lawan. Calon diri nak lawan dengan Tuhan. Hang boleh lawan. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dengan ayat yang Tuhan wari tadi itu yo kau tambah kufur. Ha ni dia. Kau wari ajaran kau sesat. Kau wari ajaran hak cahaya yo kau gelap. Ha ni puan. Ya sebab apa? Sebab hati tadi itu hati yang takabur, hati yang hasad dengki, hati yang dendam, hati yang penuh. Puan. Wa alqaina, apabila jadi lagu tu, hati lagu tu, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami campakkan di antara mereka itu al-adawah, permusuhan, dan baghdha, benci dan dendam ila yaumil qiyamah. Dalam hati dia ni tak ada benda hak molek. Dia tengok tadi kepada orang tak ada hak molek. Janganlah kita Tuhan ini ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tuhan tak tahu kan makhluk yang dia berjadi. Ni ayat Tuhan ada ayat tentang satu makhluk yang Tuhan jadikan juga dia. Yahudi ni pernah makan minum tak? Tak makan minum apa? Yahudi ni manusia. Ya, manusia. Maka dia ni adalah makhluk Allah Ta'ala juga. Bukan orang lain. Ya dok perasa kata dia ni abna'ullahi wa hibba'u. Lalu Tuhan kata, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq." Kata oleh Muhammad Muhammad, kenapa kau puakmu kena bala petaka? Tak kena bala petaka lagu mana kena laknat lagi, kena jadi kera dan babi lagi, kena sesak lagi, kena dalam pada teh gitu gini. Bal antum, bahkan mung ni manusia daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang ramai-ramai tak sedap kasih seolah gitu Tuhan nak ayat we tahu. Faham tu dah? Ha tu nak we kita faham. Khija dia ni, khija orang Yahudi ni tiap-tiap minit, bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap detik. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Tiap-tiap kali dia itu apa nama awqadu? Awqadu ni mana mencucuhkan api, bakarkan masyarakat dengan beberapa perkara. Semua kejahatan yang berlaku atas muka bumi ni daripada orang ni, daripada jenis al-Yahud. Nar, gapo? Nar kata ahli tafsir di sini, yakni permusuhan yang nak tumpahkan darah sesama orang Islam. Nar, Tuhan lah yang memadamkan, Tuhan menyelamatkan. Kalau Tuhan tak selamat, hancur lebur. Sebab tu dia kata dalam ayat lain, Tuhan kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka ini serahkan kamu wahai orang yang beriman sehingga mung tu cabuk tubik pada agama. Lalu Tuhan wari satu ayat in istata'u, kalau mereka itu kuasa. Katanya ahli tafsir, Tuhan wari ayat tu nak ayat kata ada lagi kumpulan orang Islam yang wak lah mana pun ya tak pergi. Ada lagi orang kasih pada agama, sanggup nak jualnya diri dia, maruah dia, harta dia, ahli dia kepada jalan Tuhan. Ada. Sebab tu Tuhan kata ini istata'u, jikalau mereka itu kuasa. Tak kuasa sama sekali. Sebab itulah ya denai sehabis-habis denai terhadap orang Islam. Pasal salah gapo? Salah gapo orang Islam? Tak ada salah gapo, tapi hak salah sebab kita itu beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Dan kita boleh pegang strategi lebih daripada dia. Kita pegang Ka'batul Musyarrafah sebagai ummah mula-mula yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi. Kita boleh pegang di kalangan orang Islam. Terutama orang yang faham Islam yang sah, hak Islam no, boleh pegang situ. Hak tu hak ia duk takut sekali dan bimbang sekali. Yang kedua, kita ada kitab Allah Ta'ala yang tak berubah dalam kitab Tuhan tadi walaupun satu huruf. Dua nikmat ni ya Allah padai. Itu Masjidil Aqsa yang kita hak kita tadi itu ya kacau juga.
Nak juga, nak buat lagu mana? Kalau dia kuasa lah. Kerja kita umat Islam, hak Tuhan nak tengok, apa nama? Yakni kita jalan mengikut hak Tuhan. Hak mula sekali, cara fikir sepengah Tuhan nak. Kalau duk pecah sama orang Islam, kalau duk bagi sama orang Islam ni puak tu, ni puak ni, puak tu, puak ni, walak wal barak sama orang Islam dalam arti kata duk gomo sama sendiri, tak usah duk ingat kata nak boleh-boleh. Muqaddasah Islam. Jaga duk ada. Allahu akbar. Tu cara Islam hak sebenar. Hak nak pecah sama sendiri, duk bagi puak sama sendiri, tadi beci sama sendiri walaupun keadaan kiblat tu lah, fikrah Yahudi ni. Cara mikir Yahudi ni hal lain. Nampak tu tak? Tu dia. Wa yas'auna fil ardi fasada. Allah. Kalimah yas'au ni makna ya usaha juga mereka ini nak berlaku di atas muka bumi ni gadah fasad. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah Taala tak suka kepada orang yang buat fasad di atas muka bumi. Tapi betapa ramai mana orang kita boleh ambil dengan ini pengajaran? Tak ada. Sikit saja. Baik. Dan kita tengok sifat orang Yahudi ni adalah orang yang tak boleh nak harap hati. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni Tuhan akad janji dengan puak dia. Akad janji dengan puak dia. Supaya nak wi dia tu duduk dengan cara molek. Tuhan bukan tak wi nak duduk tamu kabar ni. Moga dia makhluk Tuhan juga. Akan tetapi sokmo-sokmo tiap-tiap kali buat janji sehingga janji dengan Allah Ta'ala. Tak. Ya tak apa yang kata mereka ini tak tunai janji. Nak percaya tak boleh. Tuhan kata wa idh akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab. Dan ingatlah tak kalau Allah Taala itu mengambilkan perjanjian mereka-mereka yang diberikan kitab. Ya al-Yahud kata ahli tafsir di sini. Nak buat gapo? Tuhan nak orang Yahudi tu buat gapo? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Supaya dia tu manusia tak itu manusia biasa Yahudi tadi itu menyatakan hukum Allah Taala yang Tuhan wari dalam Taurat tadi itu kepada manusia. Wa la taktumunahu, jangan dok susuk. Orang yang susuk kebenaran daripada kebenaran Tuhan, orang ni adalah orang mikiran Yahudi walaupun siapa-siapa. Sebab sifat orang Yahudi ni susuk ilmu. Susuk ilmu macam mana? Baca wak lakah, wak tak tahu, wak tak ada, wak bukan, wak syarah gikut lain. Itu sifat orang Yahudi. Ni cara mikir al-Yahud. Yang orang Islam kita tak boleh nak ada sifat ni. Nak bantukan masyarakat, nak bantukan cara mikir kita, nak bantukan perut pedar kita, nak bantukan kumpulan kita, nak bantukan habuai kita, sampai kita katuk jalan ni Tuhan, katuknya hukum Tuhan yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sifat Yahud. Kalau orang Islam bersifat lagu tu, dia tak lepas daripada al-Yahud. Cara mikir orang tu orang Islam lah, tapi cara mikir tu mikir Yahud. Mereka ni buat aku mana? Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka itu tahu balik nakeh. Wak tak pandu, wak tak ada ambil berat. Washtarau bihi thamanan qalila. Lagu mana washtarau bihi thamanan qalila? Katuk agama Tuhan, wak hukum suku nak mudah duit tu masuk kepada diri dia. Payah buat lagu ni sungguh tak sungguh. Tuhan raya kata, ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Hei orang yang beriman, ramai di kalangan padri-padri, ketua-ketua, ulama-ulama Yahudi dan Nasara makan harta manusia dengan cara batil. Sebab apa ni? Washtarau bihi thamanan qalila. Lalu Tuhan kata fabi'sa ma yashtarun. Huduh sangat perkerjaan yang buat lagu ni. Tapi orang apabila kena mengepek secara mana kalau hati tak baik, tak baik. Dia tak boleh nak buat apa. Dia tak rasa. Seolah kata orang bakhil ni, ya muka dia katanya ulama Jawi kita muka kubih.
Soyak sa ni tubik hak lain pula, soyak sa tubik hak lain pula. Hak tu pesi orang bakhil. Nak buat tubik derma duit dia ketak-ketak gitu, tapi nak makan ke darah, nak ranggah ada sama. Kalau bahasa orang hak kuat-kuat lagi, dia panggil buka batah, tebal lagi. Kubih tu dia boleh soyak-soyak itu, hak batah tu dia tebal lagi. Nampak tu tak? Hak Yahudi lah ni. Tuhan dok royak, dok mengepak, dok laknat tu, tak beri. Itu. Sebab itulah mereka ini dia takut mati. Tengok, dengar bom, dengar tu, dengar ni, nyok kecing, nyok apa namanya, takut ke mati. Apa yang takut? Sebab mereka ini tahu kata apabila ia jumpa dengan Tuhan nak buat gimana. Dia tahu. Orang jahat ni mungkin tak tahu. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aidi. Dia tak say nak mati sebab dia tahu kata gapo Tuhan nak buat terhadap dia sebab dia buat kepada orang. Dia tahu. Tapi orang jahat. Nampak tu tak? Orang jahat. Tu dia. Mereka ini ni kerja dia. Bunuh para nabi dan dusta para nabi. Tak ada hak bunuh hak para nabi puan ni. Maka orang dok bunuh, orang dok royak benar-benar, bunuh orang dok akak ajaran Quran, akak ajaran sunnah Nabi. Maka makan cara mikir hak ni. Dia akan kena hisab dengan puak ni. Hai molek, hai orang Islam, hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana sifat dia? Tengok tu hai royak. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Nah, bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Tiap-tiap kali dosa itu datang kepadamu dengan apa yang tak masuk dengan hawa nafsu mu. Mu itu istikbar, takabbur. Satu kumpulan rasul hak wari kebenaran tadi itu kena bunuh, dan satu kumpulan mu tu bangkit bahawa. Sebab itulah Tuhan kata innal ladzina yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Orang yang bunuhnya para nabi dan orang yang bunuh juga orang nak suruh manusia dengan kebenaran. Bunuh. Kena bunuh mereka ini. Tuhan kata fabashshirhum bi'adzabin alim. Wayak kepada dia orang buat kerja lagu tu, aku nak azab mung ni sedahsyat-dahsyat azab. Sebab kesalahan. Nampak tu tak? Lepas tu wa ma lahum min nasirin. Tak ada pihak boleh tolong. Tuhan tak boleh orang tolong. Pihak Nabi tak boleh tolong, Rasul tak boleh tolong, Aulia tak boleh tolong, Malaikat tak boleh tolong, pihak pun tak boleh tolong. Tak tahu. Tahu apa? Kerana ia bunuh para Nabi dan orang suruh dengan benar-benar. Kata ahli tafsir suruh dengan benar-benar di situ makna puak hak suruh mengikut Rasul-Rasul suruh. Kalau gitu, tu sifat dia. Kalau ia bunuh Nabi boleh pak kita. Nak harap payah berapa? Nampak tu tak? Kalau ia bakit bahawa boleh terhadap Rasul-Rasul, kitab-kitab Tuhan, dengan kita akan tipu dia. Nampak tu nak tipu dia. Tapi dengan sebab hiasan orang kita ni sebab hiasan, berasa kata dia tu tak apa. Sebab dia pandai buat muka. Orang jahat ni ingat dia pandai buat muka. Dia pandai buat warna-warni gitu dengan gaya bercakap dengan goto dengan ni. Terkadang orang jadi tertarik. Tarik masuk dalam kebinasaan sama dengan dia. Mereka ini Yahudi yang menyalahi janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah. Nabi ni hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah. Di Madinah tu banyak puak-puak Yahudi, terutama di Khaybar. Banyak orang Yahudi. Yahudi yang ada zaman tu ada 3 puak. Ada 3 kumpulan. Puak mana? Kita dah dengar semua dah dalam sejarah. Ni nak ingat lagi. Orang yang tak dengar boleh dengar. Orang yang dengar dah kejap semula. Nah, nak kita faham kata mereka ini ni kerja dia kena orang kita semata. Sehingga Nabi Muhammad ni kena kena juga pak kita tak kena tanya. Yang pertama Banu Qainuqa. Bani Qainuqa ni
Tak, ia ada di Madinah tu ada Banu Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah. 3 kumpulan. 3 kumpulan ni orang panggil kumpulan Yahud yang ada di Madinatul Munawwarah. Tak kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kepada negeri Madinatul Munawwarah, lepas daripada peperangan Badar, mereka ini gapo nama? Kaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada kemenangan peperangan Badar, ya kaca Nabi. Silap nak duk, dia kata nak duk dengan cara molek, ya kaca orang Islam kita, ya wa angkara sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halau dia tubik daripada negeri Madinah. Dan Nabi itu apa nama? Tak sewi dia duk situ. Halau tubik gi. Kena hembat. Kena pindah kampung, kena kecek mudah-mudah sebab orang tak molek. Situ ya denai tu. Situ ya nak murih kepada Rasulullah tu dah. Pak nak murih kita sendiri buat kagak. Nak murih kau orang kalau kita orang molek boleh kira. Ni nak murih kau orang kita kagak, kita jahat. Salah kita. Nampak tu dah? Cara mikir lagu ni pasupa. Setengah-setengah anak kita ni jahat kagak dia masuk dengan anak. Lepas tu kita makin mata, tolonglah Tok Guru doa kepada anak kita. Nak tolong lagu mana dah mu sendiri pegang tak molek. Tu jelah tu. Cara mikir Yahud, cara mikir lagu tu. Nampak tu dah? Nak kita faham molek. Baik. Dan menzahirkan Bani Nadir lepas dari peperangan apa nama? Peperangan Uhud. Lalu zahir mana kata nak serah Nabi, cekak nak serah Nabi. Ya Allah. Lalu Nabi SAW mengkepungkan mereka. Kepung mana Allah likung buat mereka tak sahi makan berapa, sahi minum berapa, tak sahi masuk. Orang masuk tak sahi orang tubik. Duduk situ. Buat Bani Nadir. Sehingga hati buat dia tu jadi takut terhadap Nabi Muhammad SAW dan tenteranya, sehingga Nabi itu boleh tawan mereka. Nah, tawan mereka, halau mereka tubik, tapi mereka minta kata, ginilah, wilah uta-uta buat kita, patut alat senjata nak pergi apa, ambil kamu lah, ya Muhammad. Boleh ke Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka ni karau, tak boleh nak duduk dengan orang, duduk mana perkacau orang. Tu tengok di Palestin lah ni, rumah orang Islam saja tu, tanah-tanah orang Islam. Yang mari dia kan makan hak dia, dia berasa kata hak dia. Aja lah. Tahu orang buat orang semenjak dulu sampai sekarang. Bukan baru-baru dia ni. Nampak tu tak? Tu adalah al-Yahud. Pak kita ni PA perangai dia tu tidak pakai sebagai bahan doyak sana tu. Yang keseterusnya puak-puak Bani Quraizah. Bani Quraizah ni dia zahirkan puak dia kekuatan puak dia lepas daripada peperangan Ahzab. Hari peperangan Ahzab. Hari peperangan Ahzab adalah hari yang dahsyat, hari yang besar terhadap orang Islam kita. Dalam arti kata peperangan yang bukan mudah. Kita nak lakah peperangan ni bukan mudah. Sehingga Nabi SAW ni tak tidur-tidur lah. Ni peperangan hak ni. Dia ni hipung masuk dengan orang Arab musyrikun untuk nak serangnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, peperangan Ahzab orang Islam ni, orang Islam dapat kemenangan. Nabi itu halau buat dia tubik juga daripada negeri Madinah, tak hidup. Halau tubik daripada negeri Madinah, sehingga Nabi lantik seorang sahabat nama Sa'd ibn Mu'az radhiyallahu an untuk nak hukumkan di antara mereka, sehingga boleh tawan anak-anak cucu mereka, orang perempuan mereka, dan bagi harta-harta mereka, dan berlaku perbunuhan hari tu mati di kalangan orang Yahudi, kata ahli sejarah sampai ke 900-700 orang di kalangan orang lelaki. Sebab orang Islam kita tak bunuh orang perempuan, tak bunuh orang tua, tak bunuh kanak-kanak. Tu syarat kita dalam perang. Tak ada lagi orang tak lagu tu. Kalau syarat orang lain, hak kayu tak boleh nak kerak, tak boleh nak gitu. Syarat nak perang dalam Islam kita. Kalau Yahudi jangan yetai orang Palestin ke apa nama ni, budak orang tua, tak kira orang perut besar ke apa nama, habis. Tu dia. Tu molek tu, kalau dia buat lagu tu molek dunia pakai molek belaka. Kalau orang Islam kita tak molek tu, tak molek gini. Sebab apa?
Sebab orang Islam kita ni kena dianyai dan orang berjuru. Orang buat guna apa tak apa. Hari ni tak boleh buat gitu. Lagu mana? Kena hurai, kena menyata. Kata kita bukan lagu tu. Tak boleh buat senyap sebab Murji'ah Mu'asarah duk dia. Tak boleh buat lagu tu. Kita kata kita masuk negeri, buka Mekah, tak ada tumpah darah. Rakyat kepada masyarakat. Boleh bahasa Inggeris, rakyat bahasa Inggeris. Boleh bahasa Cina, rakyat bahasa Cina. Betapa ramai dah orang buat kerja lagu tu. Alhamdulillah sekarang. Tapi jangan buat senyap, buat baju, tak boleh. Tak ada lagu tu. Ya bukan cara lagu tu. Itu tak? Baik. Tak kala nak royak kata demon ni sampai kan Nabi halau tubik habis. Pak Nabi pergi pula, pergi di Khaybar. Khaybar ni Nabi tak ada gigap. Dia panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada nak buat makan, nak buat gapo, setengah ulama kata gitu, setengah ulama sejarah kata tak. Dia wari makan ni kepada Nabi. Wari gapo? Warinya apa nama ni, kaki daripada poho kaki daripada kibah ni mari hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nak Nabi itu makan. Tapi dalam tubuh apa beracun. Dalam tu tubuh racun sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tek di lidah. Jibril turun ayat atas dari ini ada racun. Sekadar tek di lidah, tak ada nak makan kali. Hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat, Nabi katakan, hadis dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Nabi katakan, tengok racun hak orang buh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Labib Al-A'sam. Labib Al-A'sam ni orang Yahud yang mensihirkan Nabi dan yang yang tubuh akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kerja pokok Yahudi. Dan orang habis nak tubuh orang, nak sihir orang, apa nama ni, ambil PM perangai demo ni mai pakat. Kalau lah nak tubuh orang, nak sihir orang, dok ada lagi dalam masyarakat, tak usah dok royak. Kata Islam kita nak dapat ke Megah Heklik semula. Sebab tak ambil perangai orang Yahudi saja dak aman. Ya Allah, tak kena lagu ni. Nabi katakan, Nabi duduk di atas firashil maut, Nabi nak wafat lollah dah. Nabi katakan, maziltu ajid min aklati allati akaltu minasyah yaumal Khaybar. Aku berasa dalam tubuh aku ni berasa sakit, berasa tak sedap, racun hak aku kena hari Khaybar. Nabi tak ada nak makan, tek di lidah saja. Tu nak ayat kata orang ni, orang Yahudi ni, dia boleh buat segala-gala. Ni dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Tuhan dok jaga dia. Yang Jibril Allah Taala utuh dengan izin Tuhan tu mari dok jaga Nabi Muhammad alaihi wasallam. Pas kita dok ambil cara orang Yahudi mai dok guna dalam hidup pe kita ni. Ngasih lah dengan beracun orang tu, dengan tuduh orang tu, dengan pecah sama orang kita, dengan berpuak berpati gotuga ni. Lepas tu nak kekuatan kelik dok di tangan orang Islam. Kena islah benda tu tubik dulu, barulah tak apa. Itu dah. Baik. Kalau gitu sedikit lagi, maka kita sebagai orang Islam jadi kewajipan bahawasanya kena tahu dan ingat kata permusuhan di antara kita dengan mereka, iaitu apa nama? Permulaan yang sabit yang tak berubah lagi senantiasa jadi lagu ni. Sebagaimana tu heraya. Tak ada satu hari di atas muka bumi ni kata orang Yahudi nak baik dengan kita. Tak ada di atas hari mana-mana kata orang Yahudi tu niat baik dengan kita. Tak usah khoyak. Nak buat perjanjian gitu, nak sorak negeri tu, nak wari berapa puluh bahasa pun tak. Sebab tu heraya dengan cara tetap dan nyata. Kalau gitu permusuhan di antara kita dengan mereka mustamirrah, senantiasa dah jadi lagu ni. Semenjak daripada kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Mustahil sama sekali bahwasanya mereka itu nak kasih sayang terhadap kita, redha terhadap kita, dan dia tu nak setuju hati dengan kita. Sebab apa? Tuhan raya. Dengar Tuhan ni. Manusia yang beriman dengar Tuhan. Tuhan nak raya. Amal nak baca bukan kata amal ni. Tuhan kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu dia. Walan, mari dengar lan. Orang ngaji nahwu sutra. Tidak sama sekali mereka ini nak redha.
Mustaqbal wa hal. Sekarang ada lagi akan datang. Tak, dia tak reda terhadap kita. Terhadap dia, angka daripada engkau ya Rasulullah. Pak orang ikut Nabi, dia nak reda. Dia apa reda? Al-Yahudu wal Nasara. Orang Yahudi dan tidak juga orang Nasara. Tuhan tahu kata Al-Yahudu wan Nasara. Tuhan kata walan Nasara. Wa illa pula lagi nak takkid kata orang Nasara pun tak juga. Dua-dua ni Tuhan larang. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Hei orang yang beriman, jangan menjadikan Yahudi dan Nasara itu kekasih wahai hati. Jangan. Kerana mereka ini setengah di atas setengah, ada campur tangan pergi mari. Terutama hak sekarang lah, Zionis dengan Masihiyin, hak baru. Nak kacau orang Islam kita. Cuba tengok negara Arab. Nak kritik Quran. Lah ni kritik Quran lah. Bukan sekadar kritik hadis tu habis lama dah. Akan tetapi alhamdulillah Tuhan hantar tentera dia daripada kalangan orang manusia, ulama Islam kita jaga. Hadis Nabi sejak hari itu sampai hari ini tetap dia ada hadis itu. Walaupun dia mana nak kacau lagu mana gitu. Quran support, Quran tak nak kecil dah. Sejarah pun support. Saya baca di dalam mausu'ah syubuhat haulal Islam tadi itu 20 jilid lebih tadi itu, alhamdulillah ulama kita buat siap. Cuma kita sebagai orang Islam ambil diri kita pergi baca, pergi kaji, pergi pahamnya tu tak boleh buat juga. Malaikat boleh bilang anak jari. Terutama orang ni, orang kita ni, orang berbahasa Jawi, bahasa Jawi. Buat apa orang? Orang Arab alhamdulillah ada lah, orang putih ada lah, tapi orang kita pernah benar dengan cara mikir yang salah, pernah benar dengan cara mikir orang Yahudi dan Nasara masuk dalam otak orang Islam kita. Mas'uliyah dia hak nanti kena tanggungjawab. Siapa? Puak-puak hak ngaji agama ni, tanggungjawab dengan dia dengan Tuhan Rabbul Izzah. Tuhan akan tanya. Bukan sekadar kata gapo-gapo pun. Biasa kata kok ni semata. Nah, kok ni semata. Nak jaga cara mikir, we faham, we kena jaga nak buat kerja. Setengah-setengah nak pergi di masjid ceramah, tanya, "Nyak nah dia nak we kita?" Oh, tanya dulu dah. Tak ada kata nak khidmatkan jiwa dia tu tak ada. Tapi orang nak panggil orang apa kena reti juga. Jangan untuk guru dok tanya kita kena pandai kira juga. Nampak tu dah? Ni waktu guru waktu kira apa nak suruh mata. Tu ada sejenis. Hak tu biasanya kata nak buat orang jadi hamba. Tu tak boleh juga. Perangai Yahudi juga tu. Tak boleh. Kena pandai kira kita. Nah, panggil pun kena pandai kira. Balik kita ni ikhlas molek. Balik demo pun sambut molek. Hamba boleh pergi. Tak apa. Nampak tu dah? Tu nak kita faham molek masalah. Baik. Tu kata walan tarda. Tak reda. Walan tak sama sekali. Angkal Yahud walan Nasara hatta sehingga mana nak reda? Tattabi'a millatahum. Sehingga kita ikutkan jalan dia. Sebab itulah mereka ini Nabi wayak kata kalulah masuk di dalam lubang ibu dhab sekalipun kita akan turut masuk juga. La dakhaltumuhu. Lalu sahabat kata qala faman ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman, pia lagi tak kalau bukan Yahudi Nasara, pia lagi. Turut gapo tu? Turut cara mikir. Turut gapo? Turut perangai. Turut gapo? Turut perasaan, budi pekerti, akhlak, gatu-gatu, muamalah dan sebagainya. Hak kan ini cara mikir. Kita tak boleh lah. Kena ambil lah mana kena ambil. Walaupun demo nak nego harta harai lagu mana tak boleh. Demo ada duit kita kena berhubung dengan demo. Lah mana pun tak boleh. Ya tak. Tuan nampak ada piyah. Nampak? Tuan nampak pakai kain kelubung, kain dewarah gapo nama tu panjang lagi, tapi otak demo. Demo ada kerja dah belah orang bukan Islam pun tak apa, orang keseni anak kita. Ya tak. Ni orang Islam patut kita mikir lagu tu. Pas nak boleh Baitul Maqdis keluar semula. Ya Allah. Sebab apa? Dakwah. Tak faham, tak siapa.
Apa? Ada royak benda tu kadang ulama ni yang nak royak wi pada dengan keadaan juga ni dak royak benda hak 100 tahun dulu. Bagaimanakah masyarakat ada berlaku sekarang lalan ni? Nak kira juga. Wala abdun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Walaupun kita nampak tak molek, hamba yang beriman tadi itu lebih baik daripada orang yang tak beriman. Tu hamba. Bukan orang merdeka, hamba. Tak. Bahasa siye. Habis. Lebih baik. Sebab apa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka ini nak mengajakkan kita kepada api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah Ta'ala nak mengajakkan kepada syurga. Tapi kita tak rasa apa. Sebab apa? Jiwa iman kita padam. Padam dengan apa? Padam dengan cara memikir yang salah. Duk dengan buka orang Islam 24 jam, tengok TV buka Islam 24 jam, tengok internet Islam buka Islam 24 jam, faham ke mana? Oh Yahudi gitu, Yahudi gini. Kita hendak tengok dalam duk makan cara mikir tu mikir apa? Hendak makan minum pakaian tu pakaian dia. Ya Allah, tengok situ sudah. Nampak tu tak? Ha tu. Habis itu. Sebab itulah dia kata hatta tattabi'a millatahu. Sebab ini orang panggil di antara musuhai orang Yahudi dengan orang Islam, permusuhan tentang cara beriman. Bukan sekadar masalah tanah, bukan masalah negeri, masalah iman dia dengan kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dengan ajaran Allah Taala dan ajaran Rasul, hak tu hak yang musuh dengan kita. Nampak tu tak? Tu dia nak kita melek masalah ni. Sebab tu Tuhan kata orang Yahudi ni dengan nas daripada ayat Quran Tuhan kata tak ada orang jadi seteru besar pada puak dia, tak ada. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Nampak tu tak? Makna kata didapati sedahsyat-dahsyat manusia yang sebagai musuh bagi kita, iaitu pihak al-Yahud dan mereka yang menyemutu Allah Ta'ala. Daripada puak-puak wasaniyah yang semua berhala, semuanya kubur, semua apa nama, puak tu. Hak adalah orang yang dahsyat dengan kita. Ada pun setengah daripada Nasara, bukan semua. Hati dia hingga sikit. Tapi dengan cara learning nak biasa tak boleh. Nak pakai ayat so lagi kata ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan hati. Nak hati tak boleh. Ni kalau baca ayat lagu ni, kita ni duk sangkum pahu watan nak tam. Ya, sangkum pahu watan nak tam, kita boleh duk dengan demo, tak ada masalah. Akan tetapi kita nak kecek perawat sah dan kuan pencing hadap berlaku, hadap sungguh. Kita kecek balik sejarah dan benda hadap berlaku, wakil ayah berlaku sungguh, ya lagu tu. Jangan kita buat mudah, ini masalah. Hemat kat situ. Baik. Dan orang Yahudi ni adalah orang yang sukanya ubah syariat. Ni sebagai sifat dia. Orang alim tapi ubah syariat. Ubah apa? Nak masuk habuai kepada diri. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi. Mereka ini ubah gana hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala daripada tempat dia. Katanya ulama, yang ini ubah makna daripada makna ayat tu makna hadis Nabi, makna sejarah, makna tu nak salah faham manusia daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, ayat-ayat yang kita dengar tadi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala adalah keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kata, "Hei orang yang beriman, jangan kita percaya hati, jangan kita ambil cara memikir dia mai pakai, kerana mereka ini tak ada kehendak baik terhadap kita, dan kita itu akan jadi masuk duk like binasa sama dengan dia dan kena laknat sama-sama dengan dia, kerana dia ni orang yang Allah Subhanahu wa taala murka." Itulah sekadar sedikit daripada pengingatan kepada diri hamba hak mula-mula sekali, dan kepada ikhwah kita
yang berbangsa Melayu dan bahasa Melayu, mudah-mudahan kita mengingati akan ini daripada ajaran Allah Ta'ala dan daripada sejarah tanah wi molek dalam cara mikir kita, dan jauhkan diri kita daripada ini cara mikir, ini fahami, ini apa nama jalan ni, supaya kita itu dapat jaya dunia maupun di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dihi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi